Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas sejarah Mr. Hakim. Pada hari ini kita akan sambung mata pelajaran kita iaitu Unit 1 Mengenali Sejarah. Okey, sebelum kita masuk ke topik ini, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini iaitu mari kita baca sama-sama. Pada akhir pelajaran, saya akan dapat 1. Menerangkan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Dan 2. Menghuraikan konsep sebab dan akibat dalam sejarah. Okey, jadi pastikan awak tumpukan perhatian dalam kelas ini pada dua perkara iaitu konsep ruang dan masa dan juga konsep sebab dan akibat. Sebab jika awak tak dapat nak terangkan konsep ruang dan masa, menghuraikan konsep sebab dan akibat, maksudnya awak tak berjaya mencapai objektif pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan dengan pelajaran pada hari ini. Okey, kandungan pada hari ini ialah yang pertama, ruang dan masa. Apakah itu konsep ruang dan masa? Kemudian yang kedua, sebab dan akibat. Apakah itu konsep sebab dan akibat dalam sejarah? Dan akhir sekali kita akan membuat sedikit refleksi dan juga kesimpulan. Okey, yang pertama iaitu ruang dan masa. Apakah dia itu ruang dan masa? Okey, mari kita lihat. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji sesuatu peristiwa sejarah. Mereka menggunakan urutan masa daripada permulaan, kemudian dia bergerak ke pertengahan, kemudian dia pergi ke pengakhiran. Dia bukannya mengkaji sesuatu peristiwa tu, mula dia kaji akhir dia, lepas tu dia pergi kaji awal dia, kemudian dia pergi kaji yang tengah-tengah pula. Tak, dia ikut urutan. Okey, urutan masa dikenali sebagai kronologi. Okey, kronologi. Contohnya, katakanlah ada sejarawan yang ingin mengkaji sejarah hidup awak. Okey, jadi ini adalah contoh kronologi sejarah hidup anda. Jadi sejarawan tersebut kalau dia nak kaji sejarah pasal hidup awak, dia kena kaji mula-mula daripada awak lahir pada tahun 2011. Kemudian pada 2017, awak tadika ataupun prasekolah. Kemudian pada tahun 2018, awak masuk daftar menjadi murid sekolah rendah darjah 1. Kemudian akhir sekali pada tahun 2021, iaitu sekarang, awak sedang melalui pembelajaran di rumah melalui handphone kerana pandemik COVID-19. Okey, ini adalah contoh kronologi sejarah hidup anda. Sejarawan tersebut tak bolehlah kalau dia nak kaji sejarah awak, dia tak bolehlah nak mula dengan 2021, lepas tu dia kaji 2013, lepas tu dia kaji 2011, lepas tu dia kaji 2018. Tak boleh, dia kena ikut urutan masa. Okey, dalam konteks sejarah negara kita pula, kronologinya ialah seperti begini. Pada tahun 1402 hingga 1511, negara Malaysia masih belum wujud, tapi kita ada Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian 1509 sehingga 1641 kita dijajah oleh Portugis. 1641 sehingga 1824 kita dijajah oleh Belanda. 1826 sehingga 1941 kita dijajah oleh British. Kemudian pada 1941 hingga 1945 kita dijajah oleh Jepun. Kemudian 1946 hingga 1948 kita dijajah oleh British semula. Sehinggalah kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dan pada 1963, negeri Sabah dan Sarawak menyertai Tanah Melayu dan membentuk negara yang kita kenal sekarang iaitu Malaysia. Okey, ini adalah dia kronologi sejarah negara kita. Okey. Okey, sekarang kita lihat. Okey. Sejarawan mereka mengkaji sejarah untuk peristiwa yang berlaku pada ribuan tahun dahulu, ratusan tahun dahulu, puluhan tahun dahulu. Jadi katakanlah dia nak kaji sesuatu perkara yang berlaku 500 tahun dahulu. Kan banyak perkataan dia nak sebut 500 tahun. Tapi kita menggunakan sistem singkatan masa
bagi memudahkan kita mengkaji perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada masa yang dahulu, yang lama-lama sangat tu. Okey, contohnya dekad. Yang pertama sekali ialah dekad. Okey, dekad bersamaan dengan 10 tahun. Okey, katakanlah awak lahir pada tahun 2011, betul tak? Jadi, awak telah lahir sedekad yang lalu. Awak telah lahir sedekad yang lalu. Okey, contoh lain, umur Mr. Hakim ialah 2 dekad 6 tahun. Agak-agak berapa umur Mr. Hakim? 2 dekad 6 tahun. Cuba awak jawab soalan ni dalam bahagian komen. Okey, yang kedua, singkatan masa yang kedua ialah abad. Okey, kenapa ni? Ya Allah, hai. Alright. 2 abad. Yang kedua ialah abad. 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey. Contohnya apa yang berlaku? Okey, katakanlah kita nak cerita mengenai kejadian yang berlaku 200 tahun dahulu. Jadi kita kata pada 2 abad yang lalu, apa yang berlaku 200 tahun yang dahulu? British menjajah negara kita, betul tak? Okey, pada 2 abad yang lalu, British menjajah tanah Melayu melalui perjanjian Pangkor. Okey, itu contoh saja, awak tak perlu faham dan tahu pun tak apa. Okey, yang penting awak tahu dekadnya 10 tahun, abad 100 tahun. Okey, manakala bagaimana pula dengan alaf? Yang ketiga, alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Okey, contohnya pada 2 alaf yang dahulu, Nabi Isa telah dilahirkan ke dunia ini. Pada 2000 tahun yang dahulu, Nabi Isa telah lahir. Daripada kita sebut 2000 kan, kita sebut 2 alaf. Sejarawan guna singkatan masa ni supaya senang untuk mereka mengkaji peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada masa yang lama, yang dahulu. Okey, cakap mengenai kelahiran Nabi Isa, zaman manusia dibahagi kepada 2, iaitu zaman sebelum Masihi dan juga zaman Masihi. Okey, apa itu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi? Okey, Masihi ni merujuk kepada apa? Tahun kelahiran Nabi Isa. Okey, tahun kelahiran Nabi Isa. Pada tahun kelahiran Nabi Isa, tahun tersebut ialah 1 Masihi. Okey, 10 tahun selepas kelahiran Nabi Isa, 10 Masihi. 20 tahun selepas kelahiran Nabi Isa, 20 Masihi. Kalau sebelum Masihi, macam mana? 10 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, dia dipanggil 10 sebelum Masihi. 20 tahun, 20 sebelum Masihi. Kalau yang selepas kelahiran Nabi Isa, dia ke sana makin lama makin besar nombornya. Kalau yang sebelum, dia ke sini makin lama makin besar nombor dia. Okey? Okey, cuba awak teka tahun sekarang ni, 2021 ni, dah berapa tahun daripada kelahiran Nabi Isa? Siapa tahu? Sekarang ni dah 2021 tahun Masihi. Dah 2021 tahun dah selepas kelahiran Nabi Isa. Okey, seterusnya kita lihat pada sebab dan akibat. Okey, bagi memahami sesuatu peristiwa sejarah, sejarawan mengkaji sebab dan akibat sesuatu peristiwa itu berlaku. Bila nak kaji peristiwa sejarah, sejarawan dia lihat apakah yang menyebabkan peristiwa itu berlaku dan apa yang akibat dia. Okey, mari kita lihat. Peristiwanya ialah kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Tahu kan negara merdeka pada tahun ini? Apakah sebab yang menyebabkan
negara kita merdeka? Sebab yang menjurus kepada kemerdekaan negara, yang pertama, kita dijajah oleh British. Okey. Jadi apa akibatnya bila British menjajah negara? British menjajah. Jadi lahirlah semangat untuk merdeka. Bila British menjajah, maka lahirlah semangat untuk merdeka. Lahir semangat untuk mentadbir negara kita sendiri. Kita tak nak bergantung pada negara luar. Okey, sebab yang kedua ialah apabila British menjajah, rakyat kita tertindas. Jadi daripada keadaan di mana rakyat kita tertindas, kita lahirlah semangat dan kekuatan rakyat untuk menentang penjajah. Dan dua perkara ini membuatkan kita berusaha untuk mencapai kemerdekaan negara. Dan akhirnya pada 31 Ogos 1957, kita pun merdeka daripada sebarang penjajahan negara luar. Kita mengetuai sendiri negara kita. Okey, bukan orang negara lain. Okey, rumusan. Okey, bagi ruang dan masa sejarawan mengkaji sejarah menurut kronologi, okey, diikut urutan masa daripada mula, pertengahan dan akhir. Kemudian singkatan masa digunakan bagi mengkaji peristiwa dahulu, iaitu dekad bersamaan 10 tahun, abad bersamaan 100 tahun dan alaf bersamaan 1000 tahun. Dan akhir sekali, zaman manusia terbagi kepada dua, iaitu sebelum Masihi dan Masihi. Sebelum Masihi maksudnya sebelum Nabi Isa lahir, dan Masihi adalah tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Sebab dan akibat. Sejarawan mengkaji sebab dan akibat suatu peristiwa bagi memahami peristiwa tersebut dengan lebih mendalam. Daripada kita belajar sebab dan akibat tu, kita dapat pengajaran apa yang sepatutnya kita buat dan apa sepatutnya kita tidak buat. Okey, mari kita lihat objektif pada hari ini, iaitu menerangkan konsep ruang dan masa. Adakah kita berjaya mencapainya? Ya. Dan yang kedua, adakah kita berjaya menghuraikan konsep sebab dan akibat dalam sejarah? Ya. Okay, jadi kita berjaya mencapai objektif pada hari ini. Okey, sebagai latihan, cikgu nak awak buka buku teks muka surat 14 dan buat latihan A. Okey, A sahaja. Okey, salin ni dalam buku tulis kecil garis 1. Okey, kelas. Itu saja daripada Mr. Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.